Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi kedua selepas introduction yang saya buat semalam berkenaan dengan pemilikan syarikat. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat dan sentiasa menghindari keadaan COVID-19 yang berlaku di negara kita. Semalam pun 20,000 lebih dengan 277 kematian. Sesuatu yang amat menyedihkan dan kita harap perkara COVID ini akan berlalu dengan segera insya-Allah. Saya dah menyentuh berkenaan dengan pemilikan syarikat semalam secara ringkas dan hari ini saya nak kembangkan sedikit berkenaan dengan pemilikan syarikat yang kita kata semalam berkenaan dengan topik kalau ada kematian. Tuan-tuan, pemilikan syarikat tidak ada beza dengan pemilikan satu geran tanah. Kita pernah dengar, saya yakin tuan-tuan pernah dengar dalam kehidupan kita geran tanah yang ada 30 nama, 40 nama. Geran-geran yang tidak diuruskan dengan betul di peringkat awal yang menyebabkan dia jadi bertindih sampai ada 30-40 nama. Sebelum saya meneruskan, saya nak share dengan tuan-tuan dalam perbincangan ilmu faraid ni ataupun berkenaan dengan pengurusan harta ni, saya buat reference melalui buku yang ditulis oleh Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun, seorang pakar faraid di Malaysia yang saya pernah mengikuti khususnya selama 6 minggu kalau tak silap saya di Uniza di Terengganu. Jadi kebanyakan reference saya akan buat reference ke buku dia. Berbalik tentang pemilikan syarikat tadi, kita boleh bahagikan kepada tuan-tuan yang ada syarikat. Tuan-tuan yang ada syarikat, saya bahagikan secara ringkas. Syarikat ni sama ada kita pemilik tunggal ataupun kita ada partner sharing. Kita ada shareholder, bukan kita pemilik tunggal. Dalam pemilikan tunggal mungkin pengurusannya tidaklah susah sebab dia tidak membabitkan orang kata apa, tidak membabitkan perjalanan kesinambungan syarikat tersebut. Meaning bila pemilik tu mati sebab dia pemilik tunggal, kemungkinan syarikat tu akan terkubur ataupun terberhenti. Waris-waris akan berbincang untuk ambil alih. Jadi dari segitu complication dia tak adalah complicated sangat. Cuma pengurusannya kena dibuat dengan betul, berkenaan dengan harta-harta ataupun akaun-akaun, perlu ada prosedur dia lah. Okay, yang mungkin kita akan bincang nanti. Saya juga mempunyai syarikat tuan-tuan. Saya buat perusahaan pembungkusan kacang, kita nama Brand Tradisi. Jadi perkara yang saya bangkit ni sebab saya juga mempunyai syarikat dan saya ada partner. Bila kita bercakap tentang partner, ada dua keadaan. Satu, partner yang tidak ada, orang kata apa, partner just A dengan B. Tetapi yang lebih penting saya nak sentuh buat masa sekarang ni ialah partner antara, yang jadi partner ni suami isteri. Okay, itu kita ambil topik yang pertama. Apabila partner suami isteri, kita ambil salah seorang meninggal, suami mati ke, isteri meninggal ke, isteri yang mati ke, harta sharing tu selalunya anak-anak tak akan kata apa sebab parents dia. Jadi bila kita ambil situasi, kita ambil contoh suami lah meninggal. Bila suami meninggal, isteri akan buat pengurusan untuk mensambung perjalanan company itu seperti sedia kala, seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Ataupun ialah company itu akan berjalan. Tuan-tuan, bear in mind, bila salah seorang meninggal, bahagian yang meninggal itu dia menjadi satu harta pusaka untuk anak-anak. Okay. Kalaupun tak ada anak-anak, dia masih lagi harta pusaka. Sesuatu ataupun seseorang akan mewarisi harta tersebut. Okay. Dalam situasi katalah kita ada anak, yang ada anak, selalunya kalau kita kata seorang suami meninggal, si isteri akan sambung company, buat apa-apa yang patut dan dia akan berjalan macam tu. Kemungkinan besar isteri tersebut yang tinggal tidak akan bincang dengan anak-anak berkenaan dengan harta peninggalan di dalam company. Dan apabila company itu diteruskan macam sedia kala, kita perlu ingat bahawa perjalanan company itu dijalankan atas harta anak-anak yang bukan hak si isteri ataupun hak si suami. Jadi perkara ni kita perlu perhalusi, kita perlu tengok elok-elok supaya kita tak terlepas pandang dengan harta yang kita gunakan yang bukan hak kita. Ini sangat penting tuan-tuan. Dalam kalau kata kita kata geran tanah,
mungkin implication dia taklah seberat company, sebab dalam geran tanah ni, tanah tu kalau tak ada hasil dia akan mati macam tu. Pewaris akan berbincang, kalau tinggal lama pun harta tu tak berkembang, dia semua geran tanah yang tak berkembang. Tetapi kalau dalam company tu berkembang, dia berkembang atas dasar hak yang orang lain berhak ke atasnya. Jadi dari segi tu amatlah penting untuk kita bagi perhatian dan kita bincangkan atau kita bagi perhatian dalam menjalankan syarikat kita, supaya kita sentiasa menjalankan syarikat kita dengan cara yang Allah redha, dengan cara yang ada keberkatannya. Dengan kematian yang berlaku hari-hari ini tuan-tuan, moga-moga ianya menjadi satu peringatan kepada kita untuk menjalani hidup kita dengan cara yang Allah redai. Okey. Jadi sebagai food for thought, satu trend yang saya akan buat, kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan, apakah yang dikatakan, apakah yang perlu dibuat ataupun ada pengalaman, mungkin tuan-tuan boleh share di bahagian komen untuk kita sentuh dan kita bincangkan di sesi yang akan datang. Sebagai permulaan untuk faraid, saya nak memperkenalkan satu term dalam ilmu faraid yang disebut sebagai asabah. Asabah adalah pembahagian bila kita ada harta pusaka yang dibahagi. Asabah adalah bahagian belen ataupun pewaris yang akan menamatkan ataupun pewaris yang menghabiskan harta pusaka yang ditinggalkan. Orang yang level asabah ni adalah, contohnya anak lelaki adalah level asabah. Jadi bila ataupun seorang ayah adalah seorang yang status dia sebagai asabah. Mana kata bila ada harta peninggalan dengan adanya anak lelaki ataupun adanya seorang ayah, harta tu dia akan mati bila dibahagikan antara isteri, anak-anak ataupun antara suami dan anak-anak, dia akan mati di tangan anak lelaki atau di tangan ayah. Anak lelaki lebih kuat daripada ayah. Jadi untuk pengenalan asabah adalah satu perkataan Arab di dalam ilmu faraid yang menunjukkan kepada waris yang akan mematikan pembahagian harta pusaka dalam satu-satu kes. Kita akan bincangkan insya-Allah di sesi yang akan datang berkenaan dengan perkara yang berbangkit dengan bank ataupun berbangkit dengan perkara-perkara legal dengan company apabila sesuatu kematian akan berlaku. Dengan tu saya tinggalkan tuan-tuan dengan apa-apa soalan ataupun apa-apa kemusykilan atau apa-apa sharing story yang tuan-tuan nak letak di ruang komen. Moga-moga kita akan berjumpa di sesi yang satu lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.